3.5 iaitu untuk belajar resistors in series dan parallel. Yang mana ada learning outcome yang perlu dicapai, iaitu untuk determine the effective resistance of resistors in series and parallel. Series ini maksudnya litar bersiri. Litar sesiri. Dan parallel ni adalah litar selari. So kita akan pecahkan kepada 3 kolom. Kolom pertama adalah untuk senaraikan kuantiti. Yang kedua adalah litar bersiri. Kolom yang ketiga adalah litar selari, parallel. So kita akan keluarkan konsep kuantiti yang ada adalah current. Konsep yang kedua adalah voltage. Dan konsep yang ketiga adalah effective resistance, iaitu REFF. Effective resistance sama sahaja dengan maksud total resistance R total. Dia maksud yang sama, cuma ada vocab yang berbeza. So untuk subtopik ni, idea dia adalah lebih kurang sama seperti konsep dalam capacitors in series dan parallel. Jadi cuba kalau kita nak fahamkan daripada konsep siri, let's say ada 3 resistor dalam 1 litar dalam keadaan bersiri. So R1, R2 dan R3. Mereka adalah secara bersiri dan disambungkan dengan satu power supply. Power supply ni mempunyai voltage supply dia sendiri, V. Jadi bagi konsep current, current untuk litar bersiri adalah sama nilai. Sama nilai maksudnya katakan voltage power supply tu dia memberi nilai current I. Contoh I tu adalah 2 ampere. Jadi current yang sama yang akan merentasi resistor 1 dan juga resistor 2 dan resistor yang ketiga. Dia akan kembali kepada power supply. So maksudnya sini adalah current yang sama yang dirasai oleh setiap satu resistor. Jadi konsep bagi current I1 merentasi resistor 1 adalah sama dengan I2, sama dengan I3 dan sama dengan I total, iaitu I sebenar, current sebenar from the battery. Manakala konsep bagi voltage across each of the resistor adalah konsep yang mana sama seperti kapasitor, bermaksud V1 ini adalah voltage 1 ditambahkan dengan voltage 2, ditambahkan dengan voltage 3 adalah sama dengan nilai total voltage. Jadi kalau kita ada satu nilai voltage from the battery, for example it's 8 volt. Jadi V1 tidaklah nilai dia 8 volt, tetapi hasil tambah V1 dengan V2 dan V3 adalah 8 volt. So V1, V2, V3 bukan bernilai 8 volt, tetapi nilai yang selain daripada 8 volt, maksudnya hasil tambah V1 tambah V2 tambah V3 adalah 8. Siapa voltage yang paling besar bergantung kepada resistance. Kalau resistance dia paling besar, maksudnya V dia yang paling besar. Contoh dalam kes R1 yang paling besar resistance dia, maka V1 yang paling besar nilai. Jadi 8 voltan tu akan dibahagikan kepada 3 mengikut resistance masing-masing. Itu adalah konsep voltage. Dan yang terakhir adalah konsep effective resistance. Jadi kalau kita nak keluarkan konsep efektif, kita boleh buat satu rumus daripada Ohm's Law. Kita buat satu math expression yang mana gunakan Ohm's Law, V bersamaan IR. So daripada voltage total, maksudnya V bersamaan IR, maksudnya I total darab dengan R total. R total dikenali sebagai effective resistance. Dan kita kembangkan V1 sama juga I1 darab dengan R1. Kita kembangkan V2 guna Ohm's Law sama dengan I2 darab dengan R2. Dan V3 adalah I3 darab dengan R3. Dan disebabkan current ni adalah current yang sama, bermaksud I total sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, maka kita boleh bawa dia sebagai I biasa saja. So tak perlu bezakan I1, 2 ataupun 3.
So, just buat sebagai I biasa sahaja. Okay, so I R1 tambah I R2, okay, tambah dengan I R3. Okay, so kat sini kita boleh potongkan setiap I. Okay, dan kita akan tinggal dengan satu equation bagi effective resistance. R effective bersamaan R1 tambah R2 tambah R3. Okay, so ini adalah 3 konsep asas bagi resistors in series circuit, yang mana current dia adalah sama nilai, tetapi voltage perlulah hasil tambah antara setiap satu voltan merentasi resistor. Okay, dan effective resistance secara series adalah hasil tambah setiap satu resistor tersebut. Okay, hasil tambah R1 tambah R2 tambah R3. Okay, next, manakala parallel resistor maksudnya litar selari. Okay, so kita adakan mungkin satu power supply dulu. Okay, dan kita sambungkan dengan resistor 1 secara parallel. So, ni adalah resistor 2. Okay, dan ini adalah resistor 3. Okay, so sambungan secara parallel. Okay, litar parallel bermaksud current merentasi setiap satu resistor adalah berbeza-beza current dia. Okay, current yang berbeza-beza. So, konsep dia pula kat sini, katakan kita bagi voltage yang 8 voltan daripada bateri. Jadi 8 voltan tu akan dibahagikan sama rata kepada R1, kepada R2, kepada R3. Okay, kenapa voltan ni adalah sama? Disebabkan titik potensial di setiap satu titik, saya bagi setiap junction. Okay, saya bagi guna color orange. Okay, so katakanlah ini adalah titik potensi yang pertama, titik A. Okay, so titik A ni adalah sama sahaja potensi dengan titik A di R1 dan sama sahaja potensi dengan titik A2 dengan sama sahaja titik A di R3. Okay, dan kalau saya labelkan titik B pada bateri, okay, titik tu merujuk kepada potensi. Kita nak tahu potensi dia. Okay, jadi kat mana lagi potensi yang sama dengan potensi B adalah di bawah ni, di junction yang pertama. Okay, dan sama juga dengan junction yang kedua dan sama dengan junction yang ketiga. Okay, so kat sini didapati potensi yang sama sebenarnya yang across each of the resistor sama dengan potensi sebenar bagi bateri, terminal voltage of the battery. Okay, jadi kita boleh katakan voltan daripada bateri iaitu V total adalah sama dengan voltan bagi setiap satu resistor. 1, resistor 2 dan voltan across resistor 3. Okay, jadi kalau konsep voltan dia adalah sama nilai, jadi current dia adalah current yang berbeza-beza. Okay, kenapa? Sebabkan bila mana katakan elektron keluar daripada bateri, so katakan elektron dia bergerak daripada negatif to positif, so katakan dia bergerak ke sini. Okay, so elektron bila bergerak berjumpa dengan junction, kat sini akan berlaku split. Okay, current dia akan split, elektron juga dia akan split. Okay, so dia akan split ke atas dan ke depan. So current dan elektron tu adalah berbeza mengikut junction. Dia berpecah. Ibarat seperti aliran air. Bayangkan aliran air. Jadi merentasi persimpangan, aliran air tu akan berpecah. Okay, dia akan menghasilkan pressure yang berbeza pada aliran pertama dengan aliran yang kedua. Menunjukkan current dia adalah berbeza-beza. Okay, jadi maksudnya current merentasi resistor 1 tidak sama dengan current merentasi resistor 2 dan tidak sama dengan current merentasi resistor 3. Okay, jadi kita boleh simpulkan di mana total current sebenar yang dihasilkan oleh bateri adalah hasil tambah setiap satu current yang merentasi resistor 1, merentasi resistor 2 dan merentasi resistor 3. Okay, so the last thing kalau kita nak keluarkan effective resistance. Okay, jadi konsep tu boleh dikeluarkan daripada konsep total current tadi. Okay, so daripada total current, I total, kita gunakan rumus Ohm's law. Okay, yang mana V bersamaan IR, maka I adalah V bahagi R.
Okay, so sedang kita bercakap tentang total, maksudnya ni adalah V total, R ini adalah R efektif. Okay, sama dengan I1. I1 adalah V1 bahagi R1. I2 adalah V2 bahagi R2. Okay, dan I3 adalah V3 bahagi R3. Okay, dan kita tahu konsep bagi parallel, voltage adalah sama nilai. So, maksudnya V total tu adalah satu nilai V sahaja. Okay, dan V1 adalah V biasa sahaja. V2 adalah V yang biasa sahaja. Okay, dan V3 pun adalah V yang constant, yang sama nilai. R3. Okay, now kita boleh cancel out all the V's on the right and on the left side. Okay, so then yang tinggal adalah equation effective resistance. Yang mana bagi resistor, effective resistance is 1 over R effective. Bersamaan 1 over R1 tambah 1 over R2 tambah 1 over R3. Okay, so ini adalah konsep bagi parallel resistor. Okay, jadi sebagai kesimpulan, bagi parallel resistor, yang sama nilai kuantiti tu adalah voltan. Voltan yang sama nilai. Tetapi current berbeza. Current setiap satu resistor berbeza mengikut kepada resistance masing-masing. Okay, jadi I total adalah hasil tambah setiap satu current pada resistor. Okay, dan effective resistance bagi parallel resistor, dia terbalik dengan konsep kapasitor. Okay, kalau kapasitor parallel yang tambah, maksudnya C efektif sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Tapi kalau dalam parallel resistor, konsep dia adalah 1 over R efektif. Okay, kenapa sedemikian? Sebabkan daripada derivation yang kita telah buat menggunakan Ohm's law. Okay, so kat sini kena hafal persamaan dan perbandingan antara series and parallel resistor dan series and parallel kapasitor.